Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. So, jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya. Jika ada gangguan, jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya. Share ramai-ramai dan juga sertai Telegram saya, Regi JC Rita Udin. Jangan lupa sertai Telegram saya, Regi JC Rita Udin. Baik, saya ditanya soalan susulan live saya, di mana saya menjelaskan bahawa usaha untuk membawa perubahan telah terbantut disebabkan 2-3 pemimpin bersatu. Jadi saya ditanya apakah yang harus dilakukan menuju ke hadapan, khususnya bagi parti PAS. Itu soalan bagus sebenarnya, sebab bila kita lihat pembangkang ianya adalah PAS dengan bersatu. Okey. So, sepintas lalu, PAS ini adalah parti yang telah menunjukkan prestasi terbaik di dalam PRU 15. Kerusi terbanyak sebagai satu parti, satu parti kerusi terbanyak. Perikatan Nasional secara keseluruhan dapat 74 kerusi. Now, sebab Perikatan Nasional dapat kerusi banyak ni, PAS dapat kerusi banyak ni, tidak dapat dinafikan ada pengaruh bersatu. Walaupun bersatu berbanding dengan PAS, pencapaian dia jauh lebih rendah, tetapi dengan adanya bersatu, Perikatan Nasional memiliki aura sebuah parti ataupun gabungan Melayu Islam yang progresif, yang moderate, sebab PAS ni dia tradisinya, PAS dilihat sebagai sedikit Islam, dia pekat dengan cara Islamik. So ada Melayu di kawasan bandar, dia lebih suka parti moderate yang walaupun dia Islamik tetapi dia boleh ubah dengan keadaan, berbanding dengan PAS yang dia menitik beratkan Islam dan sebagainya secara total. So itu memainkan peranan, especially di bahagian bandar, ada lebih ramai Melayu moderate, dan di kawasan luar bandar ada Melayu yang lebih menitik beratkan Islam dan sebagainya. Ini bukan cerita liberal liberal tu lain. Okey. Ini cerita moderate dengan Islamic based principles. So sedikit sebanyak, bila di kawasan bandar kalau ada calon PAS, tetapi bila Melayu lihat ada bersatu, jadi mereka mungkin undi PAS. Begitulah cerita dia. Okey. So bersatu telah memainkan peranan. Walau bagaimanapun tidak dapat dinafikan bahawa sokongan Melayu Islam secara amnya adalah menuju ke arah PAS. Okey. Dan sekarang ni dengan adanya penglibatan Melayu moderate yang dilihat moderate, contohnya kita ada Anwar Musa dah masuk dalam PAS dan berada di kepimpinan tertinggi. Kita ada Syahidan Kasim, dan kemudian ada pemimpin yang berkaliber untuk dipertimbangkan bagi jawatan Perdana Menteri seperti Dr. Sam, yang juga dilihat sebagai Melayu yang lebih moden dan sebagainya kan. So image PAS beransur-ansur sedang bertukar, maka peranan bersatu semakin kurang penting. Maknanya pada PRU 16, PAS mungkin boleh mencapai prestasi yang lebih baik daripada PRU 15 tanpa bersatu. So that means bersatu sebenarnya untuk kekal di dalam Perikatan Nasional. Sekarang PAS kena fikir, adakah bersatu menjadi beban? Now, secara amnya bersatu ni bukan beban. Majoriti MP bersatu maupun UMNO, PAS, semua dah setuju siapa jadi calon PM. Tetapi disebabkan 2-3 pemimpin yang menghuru-harakan keadaan, semuanya jadi carca merbah. Maka Melayu Islam ni dari sudut pengundi, majoritinya dah bersatu, tetapi masih tidak boleh lakukan perubahan disebabkan 2-3 pemimpin. Disebabkan 2-3 pemimpin dalam bersatu. So ada sifat kemaruk kuasa. Depa ni kalau kat luar cerita demi agama, bangsa dan negara, tetapi kita semua mengharapkan satu perubahan dulu kan.
Perubahan apa? Demi agama, bangsa dan negara. Tetapi terbantut sebab 2-3 ni mereka duk kemaruk kuasa siapa nak jadi Perdana Menteri. So, disebabkan faktor ini, saya lihat walaupun dah hampir ke garisan penamat sekalipun, Melayu Islam tidak boleh bersatu secara total kerana adanya pemimpin-pemimpin atau penyakit kemaruk kuasa seperti ini. Dan kita dah sampai satu tahap yang tidak pernah kita sampai dalam sejarah. Ya, pengundi dah bersatu dah. Tapi belah kepimpinan pun sebenarnya dah bersatu dah. Tapi sebab 2-3 ekor ni, dia jadi tunggang langgang. So, pendek kata, memang sukar nak mencapai penyatuan total. Dan ini memang konsisten dari zaman BN lagi. Maka PAS bukan hanya perlu fikir untuk mendapatkan lebih banyak undi Melayu Islam, sebab undi Melayu Islam ni sedang mengalir daripada Pakatan Harapan menuju ke PAS, daripada UMNO menuju ke PAS, dan kita sudah melihat perkara ni berlaku pada 6 pilihan raya negeri yang lepas. Tetapi cara nak dapatkan undi bukan Melayu. So saya rasa PAS sedang menuju ke hala yang betul, tetapi banyak lagi perlu dilakukan untuk mendapatkan sokongan bukan Melayu. Sebab saya tidak percaya penyatuan Melayu Islam secara total boleh tercapai selagi adanya bersatu dan 2-3 pemimpin yang sedang mengucar-kacirkan keadaan atau telah mengucar-kacirkan keadaan. Mungkin mana tahu esok nak menjelang PRU 16, mereka tak puas hati, mungkin PAS tak setuju, salah seorang daripada 2-3 pemimpin ini dicalonkan sebagai Perdana Menteri. Tiba-tiba mereka berbaik semula dengan UMNO atas alasan, oh dulu kami tak nak bersama UMNO sebab dia kleptokrat, Zahid ada kes, sekarang Zahid tak ada kes, okey lah. Ya? Orang yang dah khianat boleh khianat lagi sekali. Mereka dah terlibat dalam pengkhianatan dulu, boleh khianat lagi sekali. Okey, so tak boleh nak harap. So saya percaya PAS dengan kekuatan sendiri pada PRU 16 tanpa bersatu, dia memang boleh lebih maju daripada PRU 15. Of course saya tak suruh dia bergaduh dengan bersatu, kekalkan dengan bersatu. Tapi sebagai langkah berjaga-jaga, PAS perlu bina kekuatan sendiri. Esok kalau bersatu berpaling tadah sebab PAS tak setuju, contohnya salah seorang daripada 2-3 pemimpin tu jadi calon PM, macam mana? Jadi PAS kena bina kekuatan sendiri, dan PAS kena memikirkan cara nak dapatkan undi bukan Melayu. Ini realitinya. Dan saya percaya UMNO pun mungkin ini salah satu faktor penyumbang dia tiba-tiba cuba nasib dengan DAP. Mungkin faktor penyumbang. Saya pun dengar faktor penyumbang lah. Dia nak cuba nasib sebab dia tahu dia akhirnya UMNO juga akan perlukan undi Cina dengan Melayu sebab MCA tak boleh bantu. Tetapi percubaan rancangannya gagal. Tidak ada sebarang penambahan undi Cina maupun India terhadap UMNO. Malah yang ada dulu semuanya dah habis. So tidak mustahil esok sebelum PRU 16 UMNO pun dia pinggirkan Pakatan Harapan, dia nak kembali bersatu dengan PAS. Itu tak mustahil. Ya, dia mencuba nasib tapi tak berjaya, dia balik dengan Bersatu dan PAS pada PRU 16. Cuma dia menunggang contohnya Pakatan Harapan pada ketika ini mungkin ada kepentingan. Mungkin dia harapkan benda-benda ya, contohnya Zahid tidak dihadapkan ke mahkamah bagi kes LCS ya, dan kita sudah lihat Zahid dilepas tanpa dibebaskan bagi kes 47 pertuduhan dan sebagainya. I don't know lah, itu mungkin satu kemungkinan lah. Tapi saya dah sebut, benda-benda tu saya tak nak sentuh. Saya pun tak nak serang Zahid. Ini semua kerja MP, mereka tak boleh buat kerja, jangan harap saya buat lah. So PAS kena bina kekuatan. You have to find a way to dapatkan sokongan Cina. Nah, ada orang kata mustahil. Tak mustahil. Dulu ada sebelum tak lama dulu
bulan lepas ke 2 bulan lepas, ada satu rombongan PAS datang berjumpa dengan saya. Dan bila saya cerita sedikit, ada 2 rombongan PAS yang datang jumpa, 2 insiden berasingan lah yang datang jumpa dengan saya. Bila saya cerita sedikit cara untuk mendapatkan sokongan bukan Melayu, dia orang terkejut sebab caranya memang mudah, ya? So you have to think out of the box. Kau kena fikir di luar kotak. Mereka terkejut. Kalau datang jumpa, saya kongsikan lah. Saya tak kisah siapa datang jumpa. Even kalau contohnya dari blok kerajaan ada parti atau pemimpin datang jumpa, saya akan kongsikan. Apa-apa demi kebaikan negara. Bukan kata saya tak sehaluan dengan satu parti, saya takkan kongsi apa-apa dengan parti itu. Itu bukan saya. Pernah juga dulu parti yang kira lawan kita masa tu, wakil mereka datang jumpa, saya kongsi juga, ya, saya kongsi juga. Dan sekarang ni pendekatan saya selepas saya lihat MP-MP ni semua bacul, pendekatan saya pun nak kurang lah memihak lah, tak payah nak ganggu lah Anwar dengan Zaid ni semua, biar MP buat kerja. So nasihat saya kepada PAS, fikirkan cara dapat undi bukan Melayu. Ada caranya, ya. Kemudian pada PRU 16, lihatlah pengundi nak menghala ke siapa. Fair play lah. Tengok mereka sokong sini ke sokong sana, ya. Daripada akan berlaku persempadanan semula, habislah kita dan sebagainya, kau kena fikir di luar kotak. Ada caranya. Okey. Dan jangan mengharap sangat dengan bersatu disebabkan adanya 2-3 pemimpin ni, especially pemimpin utama. Sekejap saya ini penggal terakhir saya, kemudian sekejap saya tidak akan bertanding untuk jawatan presiden, kemudian sekejap isteri saya dah pujuk saya jadi saya akan bertanding jawatan presiden, kemudian sekejap dalam 1-2 tahun lagi perlu kepimpinan baru. Kita nampaklah pattern dia tu. Dia tak puas hati sebab masa hampir kita menempuh kejayaan untuk membawa perubahan tu, dia tak puas hati Hamzah Zainuddin jadi pilihan utama hampir semua MP, sama ada dalam Bersatu maupun di luar Bersatu, bagi jawatan Perdana Menteri. Tak puas hati lah. Kemudian dia bantutkanlah program rancangannya dan sebagainya. Dan kemudian nampaknya gayanya seolah-olah dia nak orang dia lah memangku jawatan presiden menuju ke PRU 16 lah, bukan selain daripada Hamzah lah. Mungkin Faizal Azumu ke siapa saya tak tahulah, atau Azmin Ali ke saya tak tahulah. Tapi semuanya saya lihat menghala ke nak jahanamkan Bersatu. So PAS ada banyak potensi. PAS kekal bersama Bersatu, tetapi bina kekuatan sendiri.